Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Hello, anda sedang mendengar Sub Gearbox di mana kita borak dan gosip semua perkara otomotif. Anda bersama saya Eriwan daripada Dreba.my, itu portal otomotif bahasa Melayu. Dan saya Chris Eng dari portal otomotif bahasa Inggeris BehindTheWheel.my. Minggu ni Chris, kita nak borak ataupun bincang nak buat loan kenderaan. Sama ada 7 tahun ataupun 9 tahun. Kalau boleh, I think kalau nak ambil loan pun baik ambil 5 tahun. Tapi saya tahulah Ramai yang tak mampu kan, mampu. sebab monthly dia sangat tinggi. Walaupun benefit dia memang banyak kelebihan, tapi saya rasa ramai yang tak mampu nak beli kereta pun sebenarnya. Kalau mampu pun Chris, kalau ikutkan gaji kita, mungkin kita dapat Myvi ataupun Azia. Yalah. Kalau nak beli kereta besar sikit, agak beban sebenarnya. Beban, memang beban. Kita akan angkat beban tu minimum pun 5 tahun, 7 tahun ataupun 9 tahun. Yang 9 tahun tu tak nak lah kan. 9 tahun tu terlalu beban. Okey, 9 tahun terlalu beban. Sebelum kita nak buat loan, kita kena tengok kereta dulu, betul tak? Ataupun kenderaan. Malaysia sekarang dah jadi trend SUV. Dulu sedan menguasai Malaysia. Macam Indonesia, kita boleh tengok diorang lebih minat kepada MPV dan Thailand lebih kepada pickup truck. Tapi Malaysia ni, pasaran dia agak unik sikit. Kali ini saya nampak trend SUV semakin meningkat. Betul Yalah, sebab tu Proton lah. X70 dengan X50. Wah. Dah banyak kat atas jalan raya kan. Betul. Kalau ikutkan, dah ramai pun sebenarnya tanya kepada saya, bagus ke Proton X50 ni kan? Berbaloi ke dia orang nak beli kan? So, minggu ni kita nak kupas ataupun nak borak macam mana nak buat loan S50 dan sesuai untuk pinjaman tu sama ada 7 tahun hingga 9 tahun. 7 tahun lah, simple. Saya rasa saya lebih kepada 9 tahun, Chris. Kenapa 9 tahun? Panjang tu 9 tahun. Betul. Imagine lah macam you angkat bag lah. You letak batu yang berat dalam bag itu. You angkat bag itu selama 9 tahun. Itu beban. Bukan itu saja tau. Kalau you kira bunga interest rate Betul. untuk seluruh 9 years tu, 9 years loan kan, dia jadi besar. Tapi kenapa you nak 9 tahun? Okey, betul. Kalau ikutkan you macam bawa beg tadi kan, beban. Tapi beg saya ringan sikit lah. Tapi saya kena bawa 9 tahun. Contohnya kalau kita pernah calculate kan. Before this, saya pernah tanya satu salesman daripada Proton, itu Fatih Zulkifli ni. Dia bagus, dia terang kat I lah. So, macam mana nak buat loan, macam mana nak dapat interest yang lebih bagus kan. Dia beritahu saya, interest untuk X50 ni antara 2.2 hingga 2.4. Okey. Tapi bergantung kepada peminjam tu, profil peminjam tu. Kalau profil peminjam tu bayar pun celan-celup, lepas tu ada lubang. So, bank akan bagi dia interest yang tinggi. Bukan interest tu tengok muka ke? Kalau handsome dia kan bagi rendah sikit kan? Kalau yang kita yang tak berapa handsome ni, saya rasa tinggilah kot. Satu lagi Chris, selain pada individu, bank akan tengok juga syarikat tu. Syarikat? Kalau syarikat tu agak goyah, contohnya ekonomi sekarang tak stabil kan, certain syarikat ni yang agak goyah dan tak stabil, bank akan nilai kat situ juga. Jadi mungkin kalau syarikat tu tak stabil, dia mungkin bagi interest yang paling tinggi mungkin 2.4. Kenapa? Sebab orang nak beli kereta sebab kereta ni keperluan. Tapi bank juga nak bagi interest rate yang tinggi. Bukannya sepatutnya bank tak interest rate rendah? Chris, betul. Kalau ikutkan, orang boleh boleh afford kereta tu kan? Betul. Dia orang pun takut sebenarnya, Chris. Anda kata mungkin setahun dua boleh bayar, tengok dia orang tak boleh bayar. That's why dia tinggikan interest tu supaya orang berhati-hati nak beli sebenarnya. Kadang-kadang bila interest tinggi ni, kadang-kadang macam, tingginya interest. Mungkin kita fikir 2 kali sama ada nak buat loan atau tidak. Kalau bila interest rendah ni mungkin, interest rendah kita akan beli terus kan. Yang I kata tadi, satu untuk interest yang macam 7 tahun, 9 tahun kan. You pun pernah fikir benda tu sebenarnya kan? Pernah. Semua orang yang beli kereta tu pernah fikir. 5 tahun ke tu nak ambil 7 tahun. Tapi 9 tahun tu tak lah kan. Tapi I lebih 9 tahun. Macam I cakap tadi, I bawa beg yang ringan sikit.
Sebab 9 tahun ni I rasa bila monthly, contohnya X70 untuk 9 tahun kita bayar dalam 1,300, betul? Betul. 1,300. Tapi kalau macam 5 tahun atau 7 tahun tu kita akan bayar lebih sikit. Jadi bila ada lebihan tu Chris, kita boleh buat macam-macam tau. Sebenarnya benda tu tak nampak. Kadang-kadang beza 200 pun, kalau kita simpan setahun pun dah boleh bayar road tax, dah boleh bayar insurans. You bayangkan untuk kereta Proton X50 ni, untuk kereta baru, harga insurans dia kalau nilai RM100,000 dekat RM2,000 juga tau, dengan masuk road tax. Betul, tapi road tax dia, number one, road tax ni murah. Insurans tu tinggi. Yelah, tapi kalau masuk dengan NCD, dia potong cuma mungkin 25% base kepada tahun tau. tahu. Tapi orang yang beli X50 ni bukannya first time buyers. Dia dah mesti dah ada kereta, lepas tu nak trade in kan. Betul. Tapi saya rasa saya prefer 9 tahun. Sebab untuk kereta ni, kita bukan pakai untuk 5 tahun. Dia macam kita kahwin lah Chris. Takkan you nak kahwin banyak kali sebenarnya kan. You macam setia lah kan. Tapi kalau you fikir nak beli kereta ni macam nak bergaya, 5 tahun tukar, 5 tahun tukar, mungkin betul pandangan you kan. Bagi I, kereta ni adalah satu keperluan. Kita bukan nafsu tau. Kalau nafsu, yes, kita mungkin boleh tukar girlfriend ataupun wife. Okay, yang tu kita bincang luar. Okay, itu bincang luar. Okay, cuma kereta ni satu keperluan. Bila dah tukar jadi nafsu, benda jadi dah lain, betul tak? Tapi saya lebih suka 7 tahun lah. Okay, tadi dah buat kira-kira, simple kira-kira kan. You cakap 2.2 ataupun 2.4 based on X50 flagship. Betul. Okay, price. Dah buat kira-kira simple kan. So, untuk 5 tahun, tiap-tiap bulan you bayar RM1,735. Oh, okay. 1,700. Okay, untuk 5 years. Alright. Tapi bunga yang you bayar after 5 years, RM11,000 saja. Okay. Okay, nak kira bandingan ini 7 tahun, you akan bayar RM1,292. Okay. Okay, kalau kita round up kan, so RM1,300 lah untuk simple sikit. So, difference dia RM400 from 5 years to 7 years. Tapi bunga yang you bayar lepas 7 tahun tu RM15,000. Okay. Okay, nampak lagi untung dia. Okay, kan? Okay. So, Jimat dia tapi bunga dua ni difference dia RM4,000. Okay. Okay, RM4,000 Remember Okay, 9 tahun. Sebulan you bayar RM1,046. Murah. Murah. Tapi lepas 9 tahun you bayar RM20,000 interest. Duit dengan tu kalau you simpan you boleh beli dah satu lagi kereta. So macam mana? Okay, kalau ikutkan saya nampak tak cerdik dalam bab ni kan. Tapi saya rasa Tak cerdik memang. saya rasa saya lebih nak ada simpanan lebih sikit. Bukan simpanan lebih, memang saya memang interest tu memang tinggi. Tapi monthly tu saya mungkin ada lebih lah. Kurang-kurangnya bila kita dah family Chris kan, kadang-kadang contohnya untuk buat loan kereta X50 ni, walaupun gaji kita RM20,000 pun, tapi kita banyak komitmen. Untuk beli X50 ni kurang-kurangnya gaji bersih RM3,500. Oh. Okay, contohnya you bayar kereta tu RM1,300. So you ada balance dalam RM1,700. Okay, kalau you bayar RM1,000, you ada balance RM2,000. So every week, contohnya anak I, Daddy nak makan McD kan. Kurang-kurangnya ada RM200 tu untuk bayar diorang makan McD. Sebenarnya ada untuk belanja lebih lah sebenarnya. Jimatlah sikit. McD tu mahal kan. Burger Ramly tu lebih bagus. Betul. Kali kau burger special tambah telur RM3-4 aja. Yalah, dulu diorang kan suka pergi McD, macam nak environment je, macam McD. Tapi kanak-kanak yalah, budak-budak ni sangat spoil lah. Diorang lebih tu. That's why kalau ada RM200 tu, kita boleh spend untuk anak-anak, untuk apa-apalah kan. Tapi RM200 tu tak jauh, tak banyak. Untuk bagi kita, yes, kita tak banyak. Bagi setengah orang lain, RM200 tu banyak sebenarnya. Betul lah, kalau ikutkan tak semestinya RM50 tu penuh satu bakul kan. Tapi sekarang RM50 tak ada bakul pun sebenarnya. Pegang kat tangan. Betul lah. Apa yang tengoklah apa yang sekarang yang kita boleh beli dengan RM200 tak banyak. Memang. Betul. Sekali pergi pasar beli sayur-sayur semua dah hampir kan? RM200. Tapi kadang-kadang RM200 tu mungkin banyak bagi setengah orang lah kan. Tapi taklah, I tak suka bayar interest tinggi. I tak suka hutang bank lebih lama. Sebab nak kebebasan dari hutang lah kan. Hutang lebih cepat lah. That's why I lebih suka susah dulu,
senang kemudian? I mungkin nak senang dulu, nak susah kemudian. Itu dah songsal ni. Memanglah kalau ikutkan 9 tahun tu memang you kata interest dah RM20,000. Tapi yang macam you kata tadi, bawa beg, kurang-kurangnya beg tu ringan sikit. Okay. Bila dah ringan sikit, I ada spend duit untuk family I ataupun duit tu boleh simpan untuk rock tax ataupun insurans. Tapi lebih bagus yang kita bincang sebelum ni kan 5 tahun. Nah, kalau you ada duit, memang you better ambil 5 tahun sebab kebanyakan kereta pun warranty pun 5 tahun, betul tak? Betul. So 5 tahun tu bila warranty akhir, then at least kan you tak perlu bayar monthly loan dengan kos untuk baiki kereta kan. So that's why you jimat sana. Yalah, walaupun sekarang pun setengah manufacturer pun diorang bagi warranty sehingga 5 tahun. Wear and tear. Wah, jimat pun. Nak tukar brake pad pun free, wiper pun free. Semua free kan. Ya, yalah. Dalam masa 5 tahun. So yalah, kadang-kadang mungkin katakan saya ni, mungkin yang dengar ni mungkin kata saya yang tak cerdik kan. Tapi bagi saya 9 tahun ni sesuai untuk diri saya sendiri. Nak buat loan mudah. Yang penting loan tu mudah tau. Tapi okay, tadi you cakap kan, gaji bersih kena RM3,500. Yes, betul. Yang tu dah tolak semua lah. Komitmen kita lah. Contohnya you ada kereta, you ada rumah, you ada personal loan, you ada PTPTN. Alamak, kan tu that means kalau nak beli X50 gaji at least RM7,000 kan. At least RM7,000 lah. Tinggi juga kan. Tinggi juga. Bukan dia... Walaupun kereta ni nampak dia murah. Berbaloi. Tengok X50 ni ada banyak features. Memang banyak features. Engine turbo lagi. 1.0 liter. Pickup best. 1.0 ke 1.5? 1.5 sorry. Tu macam dah kita lain kan. Mungkin 1 liter tu mungkin ada version lain. Mungkin kita akan sembang akan datang. Kompetitor dia mungkin. Okey lah, kalau boleh 7 tahun lah kan. Kalau boleh 9 tahun lah. Kalau boleh kan, kereta murahkan sikit. Sebab kat Malaysia tu harga dia tinggi. Betul. Mahal. Ya. Kalau compare negara luar macam mana Chris? Singapura lebih mahal lah kan. Yang baru-baru ni kat Nepal pun yang Proton Saga yang baru saja launch RM120,000 Wah. Untuk Saga. Itu CBU. Kita dah import. You kena faham itu CBU lah. Tapi yalah, kita punya sebab cukai dia tinggi. Agak tinggi. Kalau compare dengan Eropah ke Thailand. Eropah ni murah. Macam tengok, tak payah pergi jauh-jauh lah. Pergi Australia. Macam Honda Civic you boleh dapat I think $19,000 Australia dollar. Kalau convert you darab 3. So RM20,000 darab 3 $60,000. Wah, murah. So sekarang Honda Civic sini kan berapa 100 kan? lebih lah. That's why kalau ambil loan pun, you ambil loan semata-mata untuk bayar cukai je. Bukan untuk bayar kereta. Yalah, kali ikut kerajaan lah. Sebab cukai tu kadang-kadang Chris mungkin beban tau. Tapi sebenarnya dia membantu untuk manufacture. Bantu orang luar. Bantu orang-orang yang luar daripada kita lah kan. Kadang-kadang yang jalan raya kena fikir sebenarnya tu. Dia bukannya untuk kaya kerajaan, tapi dia banyak salurkan kat luar sebenarnya. Tahulah, yang ini untuk jalankan ekonomi lah. Tapi mahal. Kan kita yang suka kereta ni kan, kalau murah je kita boleh beli lagi banyak kereta kan. Satu koleksi. Jangan tamak sangat Chris. Kita ni hidup biar sempurna dan bersyukur. Jangan biar ada... Kereta ni ibarat kita kahwin tau. Bukan kahwin, ini kereta saja. Kita ni ibarat kita kalau kahwin. Kalau nak kahwin kan beli kat sports car. Bergantung lah kan. Orang setengah-setengah. Bagi I sendiri pun, kereta ni kita ibarat kahwin dengan dia. Kereta ni kalau kita jaga elok, so kereta tu elok. Kalau kita tak jaga elok kita tu rosak. Sama juga macam kita berkeluarga kan. Nah, jadi untuk bagi I, bila 9 tahun ni, I rasa berbaloi sebab I dah macam komit untuk 9 tahun. Bila I dah komit 9 tahun, I akan jaga benda tu seelok-eloknya. Walaupun you rasa pandangan I ni mungkin tak sesuai dengan orang lain, tapi bagi I, benda tu adalah bagus sebenarnya. Bila 9 tahun, you ada komit. 9 tahun memang kena jaga kereta ni dengan bagus. Tapi I bayar rendah dan dalam masa 9 tahun tu, baguslah sebenarnya. Memang mahal. Memang interest rate dia dekat RM20,000. I tahu. Tapi for me kan, 7 tahun tu just nice. Sebab dia 2 tahun lepas warranty period. Dan masa tu wear and tear yang benda-benda yang kecil. So, boleh lagi still bayar untuk baiki kereta dan juga untuk serviskan loan.
Betul. So tak apalah kan, susah sikit lepas tu, tapi I akan bebas daripada hutang lebih cepat. Bukan tu saja, I akan jimat duit kalau berbanding I ambil 9 tahun. Yang ideal sekali ialah betul lah 5 tahun lah kalau boleh. 5 tahun. 5 tahun. Riwan, I ada soalan cepu emas. Okay. Kalau lah you gaji tinggi-tinggi, tinggi-tinggi macam bos kita, you boleh afford satu kereta 5 tahun, ambil loan 5 tahun kan, you akan beli tu Toyota Supra tak? Supra memang idaman, Chris. I memang akan ambil Supra tu, tapi akan buat loan 9 tahun juga. Kenapa 9 tahun? Tak kisahlah. Kenapa? You dah ada duit untuk ambil loan tu 5 tahun? You tahu tak? Sebab kalau contohnya I ambil loan 9 tahun, every month tu kan gaji I tinggi kan. Every month tu I dapat mungkin saving RM1,000. Mungkin dalam masa 3-4 bulan ataupun 5-6 bulan I dah boleh tukar rim, I dah boleh tukar exhaust dengan cepat. Kalau takkan I nak tunggu 5 tahun baru I boleh tukar rim, baru tukar exhaust. Lama, Chris, 5 tahun. Tak apa, keep the car stock dulu. Enjoy the car stock dulu. Lepas tu saja. Lepas dah warranty dah habis, mod. Tak boleh. Kita ni jiwa. Jiwa. Bila you dah ada kereta sport, I tak tahulah, mungkin segelintir manusia yang ada di luar sana, kereta Myvi pun kan, contoh kan, you beli, dah tukar sport rim, dah tinted, dah tukar exhaust, brum. Yalah, tapi essence Myvi tu dah tak ada. Yalah, betul. Tapi Myvi tu kereta ekonomi. Tapi itu kereta ekonomi. Ini kan Supra. Bila you dah tukar rim, bila you dah tukar exhaust, 1000 mata memandang tau. Telinga pun boleh dengar. Boom. Itu yang penting bagi I. Okay lah. I still buat 9 tahun sebab dalam setahun tu I mungkin boleh tukar rim. Untuk tahun kedua I boleh tukar suspension yang lebih bagus lagi. Mungkin tahun ketiga tu I dah boleh buat macam-macam. Mungkin dah boleh tambah body kit, apa-apalah kan. Supra ni cost dia, rim dia mungkin RM20,000 dah RM30,000 dah. Exhaust yang mungkin exhaust titanium tu berapa belas ribu. Takkan you nak tunggu 5 tahun baru nak tukar satu. I bukan pakcik lagi, Chris. Boleh tunggu. You masih muda. Tapi okey lah. That means I tak boleh convince you untuk ambil 7 tahun. Sebab bila that time tu I dah kaya, I dah gaji besar kan. Masih lagi nak bayar lebih kepada bank. Okey lah. Itu you punya choice. I dah tak. Betul, memang I lebih macam 9 tahun. Macam yang kata tadi, 9 tahun sesuai untuk I, mungkin sesuai dengan orang-orang lain. 5 tahun mungkin sesuai untuk you kan. Sampai di sini sajalah borak kita hari ni. Mungkin pandangan kami ni mungkin sesuai untuk anda ataupun sesuai dengan jiwa anda. Saya lebih kepada 9 tahun. Dan saya 7 tahun. Saya Eriwan daripada Driver.my. Dan saya Chris Ng dari Behind the Wheel. Jumpa anda minggu depan. Terima kasih.